وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita akan menyambung semula kelas pengajian kita, iaitu membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah ataupun dikenali sebagai hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan perbincangan kita pada malam ini adalah pada hadis yang keempat. Pada hadis yang keempat, al-hadithur rabi'. Al-hadithur rabi' an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis kita pada malam ini adalah hadis yang keempat, iaitu hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabi al-jalil, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Abdullah ibn Mas'ud dalam hadis ini menyatakan haddatsana Rasulullah wa huwa as-sadiqul masduq, telah menyampaikan kepada kami baginda sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah orang yang as-sadiq dan juga masduq, orang yang jujur dan juga amat dipercayai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, di sini pun kita telah boleh ambil faedah yang besar daripada hadis ni. Apabila Abdullah bin Mas'ud, sebelum dia nak sebut hadis yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ada sebab pasal apa Abdullah bin Mas'ud dia letak muqaddimah ini ataupun dia letak pendahuluan ini menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah as-sadiq dan juga masduq. Kerana apa yang akan bakal diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti, perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampaikan dalam hadis ini adalah satu perkara yang asing, satu perkara yang masyarakat Arab pada waktu itu bukannya mempunyai latar belakang ilmu tentang hal tersebut. Kerana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cerita kepada kita tentang proses kejadian manusia. Bagaimana proses kejadian manusia yang berlaku dalam tubuh badan manusia. Dan apa yang berlaku dalam tubuh badan manusia ini, dari sudut bagaimana ia bermula dengan sperm, kemudian sel itu berkembang, dia jadi mula-mula dengan nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian jadilah bayi. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan pula rezeki, ketetapan yang melibatkan baik dan juga buruk. Dan ini semua
termasuk dalam perkara-perkara ghaibiyat. Dan kita jangan bandingkan hal ini sewaktu zaman kita hari ini dengan kita ada teknologi, kita ada boleh scan kan. Ni ibu yang mengandung dia boleh scan di awal, masih awal lagi dah boleh scan dah. Dan scan lah ni bukan setakat hak biasa ni, dia boleh 2D, 3D kan, 5D pun ada kan? Sampai maknanya boleh tengok macam mana rupa bentuk yang kandungan yang ada dalam rahim si ibu ni dengan begitu terperinci. Akan tetapi sewaktu Nabi SAW menyatakan hal ini cerita 1400 tahun yang dulu, yang mana manusia pada zaman itu tidak ada pengetahuan tentang hal ini. Maka atas dasar itu Abdullah bin Mas'ud sebelum dia nak sampaikan hadis ni, dia kata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah orang yang jujur, yang dipercayai, dan tak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menipu dalam hal ini. Dan itu sudah semestinya, dan termasuk dalam tuntutan syahadatain yang kedua, iaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, adalah tasdiquhu fima akhbar. Apa yang Nabi SAW cerita kepada kita, kita hendaklah membenarkan dan beriman kepada apa yang Nabi SAW sampaikan, sama ada ia masuk akal kita ataupun tidak. Dan perkara seperti ini juga dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kadang-kadang mereka letak muqaddimah kepada pertanyaan ataupun persoalan mereka untuk supaya orang lebih memahami apa yang ingin disampaikan selepas pada itu. Umpamanya seorang wanita pernah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hal 'alal mar'ati, sebelum dia tanya soalan tu, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahi minal haqq, sesungguhnya Allah Taala tidak malu dalam perkara yang benar. Lepas tu baru dia tanya, hal 'alal mar'ati al-ghusla idza ihtalamat. Dia kata adakah bagi wanita itu mandi, merujuk pada mandi junub kalau sekiranya dia mimpi, yakni merujuk kepada ihtilam, mimpi basah. Nabi kata na'am idza ra'atil ma, ya kalau sekiranya dia nampak ada air, yakni merujuk pada air yang keluar daripada kemaluan dia. Syahid di sini adalah bagaimana para sahabat ni mereka cuba mereka faham yang dalam persoalan ataupun pertanyaan mereka ni kadang-kala perlu untuk dinyatakan sedikit muqaddimah supaya orang lain lebih faham tentang apa yang bakal diutarakan nanti. Jadi dalam kes ni Abdullah ibn Mas'ud dia melihat isi kandungan hadis ni akan cerita satu perkara yang asing ataupun tidak diketahui oleh orang pada zaman itu. Atas dasar itu dia kata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang boleh dipercayai, jujur, dan baginda sama sekali tidak akan berbohong. Dan itulah prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dengan sanadnya yang sahih. Kita terima khabar tersebut kan, sama ada khabar itu ia masuk akal, kita boleh terima dengan akal fikiran kita, ataupun ia mungkin tidak masuk akal kita. Perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tu boleh jadi melibatkan perkara-perkara yang ghaib, melibatkan soal azab kubur, melibatkan syurga dan neraka, dan juga boleh jadi melibatkan peristiwa yang bakal berlaku pada masa yang akan datang. Maka prinsip kita adalah beriman seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi mana ia datang daripada riwayat yang sahih. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
seseorang di kalangan kamu ni akan dihimpunkan penciptaannya fi batni ummihi, dalam perut ibunya. Yakni secara khususnya merujuk kepada rahim ibu ni lah. Seperti mana yang Allah Ta'ala sifatkan dalam Al-Quran, fi qararin makin, dalam satu qarar, satu bekah yang sangat kukuh, kan? Merujuk kepada rahim si ibu. 40 yawman nutfatan. So proses itu bermula dengan nutfah, yakni merujuk kepada sperm, air mani, dan proses itu, sel itu akan berkembang selama 40 hari, disifatkan dalam hadis ini. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian dia pergi kepada peringkat yang seterusnya, dia jadi alaqah. Alaqah ni kalau dari segi literal bahasa dia merujuk kepada segumpal darah. Segumpal darah. Mithla dhalik, yakni tempoh seterusnya sampai nak jadi alaqah tu 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging dalam tempoh yang sama juga, yakni 40 hari. Thumma yursilullahu ilaihi al-malak, kemudian Allah Subhanahu wa taala utuskan malaikah, fayanfukhu fihi ruh, dan kemudian ditiupkan ruh. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat kepada proses yang awal tadi, iaitu bermula dengan nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Proses ini juga telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, seperti mana dalam suratul Mu'minun ayat 12 sehingga ayat 14. Allah Taala menyatakan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam suratul Mu'minun ayat 12 hingga 14, Allah Ta'ala menyifatkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini daripada saripati yang berasal daripada tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yang merujuk kepada rahim. Kemudian air mani itu kami jadikannya segumpal darah, kan? Tadi samalah, konsisten dengan hadis tadi. Pertama nutfah, kemudian alaqah, kemudian fa khalaqnal 'alaqata mudghah, kemudian kami jadikan alaqah, segumpal darah itu segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama, kemudian lepas pada itu dia jadi 'idham, yakni tulang. Fa kasawna al-'idhama lahma, kemudian dibungkus ataupun dibalut tulang itu dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, yakni menjadi dalam rupa bentuk manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah pencipta yang paling baik. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis, sudah semestinya penerimaan masyarakat pada waktu itu tak akan sama seperti mana yang kita zaman kita hari ini, kerana kita dah belajar dalam sains. Jadi bila kita belajar dalam sains, kita nampak apa yang Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW kata itu benar. Dan hakikatnya, kalau tak ada fakta sains itu pun, kita kata ya benar. Baik. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang menyebut fakta yang kita nampak macam hampir sama dengan sains, dalam hal ini macam mana pendirian kita? Adakah kita nak kata bahawasanya
fakta sains itu dikuatkan oleh Al-Quran, ataupun kita nak kata Al-Quran menguatkan fakta sains, ataupun hakikatnya Quran adalah berada pada level yang lain, sains berada pada level yang lain. Quran adalah kalamullah, wahyu daripada Allah Azza wa Jal, perkataan Allah Ta'ala sendiri. Jadi ia tak mungkin boleh diletakkan sama taraf dengan pengetahuan manusia, sains, data-data sains, kerana ia berada pada tingkatan ilmu yang lain. Kerana Al-Quran ini kita percaya 100%, bulat-bulat kita terima seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Adapun fakta sains boleh berubah-ubah dari dulu sehingga sekarang. Ia mungkin berubah-ubah, dan kita lihat dapatan sains juga akan berlaku perubahan. Sebab itu saya dalam hal ini saya lebih cenderung kepada pandangan yang melihat bahawasanya ia adalah, kalau kita dapati fakta-fakta sains itu hampir sama dengan Al-Quran, maka kita kata tak apa, bagus ya, kan? Takat tu saja. Kita takkan sampai ke tahap kita kata fakta sains ini menyokong ke ataupun saling menyokong ke dan sebagainya, kerana kita kata kedua-duanya adalah berada pada level yang berbeza. Sebab itu saya tengok bila orang selalu bercakap tentang hal ini, kadang-kadang mereka menyebut tentang fakta seperti dalam ayat Al-Quran, kanata ratqan fafataqnahuma, cerita tentang macam mana bintang, permulaan penciptaan alam semesta ni. So ayat tadi itu sebenarnya dia refer kepada Big Bang, contohnya, kan? Ataupun apa-apa ayat yang kita rasa dia macam ada mengena dengan sains, lalu kita secara yakin mengaitkan ayat itu dengan fakta sains. Dalam hal ini wallahu alam, pada saya kita sepatutnya mengambil pendirian ayat Al-Quran dan cerita ini kita beriman seperti mana yang Allah Ta'ala nyatakan. Adakah yang ayat itu secara pasti merujuk kepada Big Bang, teori Big Bang itu? Kita kata wallahu alam. Kalau teori ini boleh teori sains boleh berubah-ubah. So dalam hal ini kita meletakkan Al-Quran ini pada kedudukannya yang lebih tinggi sudah semestinya, dan kita takkan membuat perbandingan ataupun kita menyatakan apa-apa yang boleh menggugat keabsahan Al-Quran itu sendiri. Kerana kita bimbang selagi bila ada perubahan pada fakta sains, kita duk kata ni macam mana ni? Mana satu betul? Sains ke Quran? Lalu dalam hal ini kita kata Quran berada pada level yang berbeza. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan tentang proses kejadian manusia. Kemudian kata Nabi SAW, thumma yursilullahu ilaihi al-malak, kemudian Allah Ta'ala utuskan malaikat, fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Baik, ruh adalah satu perkara yang gaib, yang kita pun tak tahu. Kita tak tahu rupa bentuk dia macam mana. Jadi dalam hal ini kita ambil pendirian seperti mana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya pada kamu tentang ruh, katakanlah ruh ni termasuk dalam urusan Tuhan. Jadi kita nak bercakap tentang soal ruh, kita tak boleh bercakap melainkan kena ada asasnya, sama ada dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Itu prinsip kita dalam perkara ghaibiyat. Kita beriman dengan perkara-perkara ghaib seperti mana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Bahkan inilah ciri ataupun sifat orang yang bertakwa ni. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. So ciri orang bertakwa yang pertama yang Allah Ta'ala sebut adalah mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Jadi kita beriman seperti mana yang Allah Ta'ala nyatakan.
Itu prinsip kita. Akan tetapi kita takkan memandai-mandai ataupun mereka cerita perkara dalam lingkungan ghaibiyah ini. Termasuk soal ruh. Jadi seseorang itu, apa yang kita faham daripada nas-nas syarak, apabila seseorang itu telah meninggal dunia, ruh dia akan dicabut. Cabut tu macam mana? Dia keluar tu, proses tu macam mana? Wallahu a'lam. Dia nak pergi ke mana, lagu mana dia keluar dalam bentuk yang macam mana? Kemudian adakah dia keluar tu dia akan pergi ke mana pula? Dan adakah dia boleh main pula? Tengok kita ke? Main melawat kita ke? Seperti mana sebahagian orang faham yang ruh ni dia boleh main balik. Kan? Saya tak tahu betul ke tak? Ada orang bila dah ada kematian, dia akan buat malam tu dia biarlah buat nuri lah, nuri dan sebagainya. Tapi ada makanan yang disediakan dan ada makanan yang diletakkan dekat dapur tu. Mereka letak tudung salji, kemudian mereka biar lampu dapur terbuka. Ni saya tak tahu ada semua, tapi ada tempat yang buat. Kalau tanya apa siapa, kalau mak dia mati nanti mak balik kan, nak makan ke apa kan. Jadi nak balik lagu mana lagi dah, kerana seseorang tu bila mati dia telah pergi ke alam yang lain, dia disebut sebagai barzakh. Dan barzakh dalam bahasa Arab membawa maksud pemisah, yang penghalang, maknanya yang kawan ni tak boleh pergi ke sini, yang ni pun tak boleh pergi ke sini. Maknanya dah tak ada hubungan antara dua alam ni. Kotlah nanti malam raya ke, malam 10 akhir 27 ke, mereka main balik ke, ini semua wallahu a'lam. Sebab itu kita nak kata seseorang tu bertemu dengan ruh fulan, ruh itu, ruh ini dan sebagainya, kita kata kita tak ada fakta dalam hal ini untuk nak menyokong hal tersebut. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu ditiupkan ruh. Jadi bila dah ditiupkan ruh, ini bermakna, kalau apa yang difahami daripada hadis ini bermakna selepas 120 hari kandungan itu berada dalam rahim ibu, maka ditiupkan ruh, maka dia sudah pun dianggap sebagai manusia yang hidup. Dan inilah yang menjadi asas kepada Imam Ahmad. Dia berpandangan bahawasanya kalau janin yang gugur sebelum 120 hari, maka dia tak dianggap sebagai manusia, kerana belum lagi ditiupkan ruh. Jadi yang keluar janin yang gugur pada waktu itu tidak dianggap sebagai manusia. Ini bermakna ia tidak dimandikan dan juga tidak disalatkan. Ini di sisi Imam Ahmad. Adapun selepas pada tu, selepas 120 hari, maka ia dianggap sebagai manusia, lalu dia akan dimandikan, dikafankan dan disalatkannya. Adapun di sisi Syafi'iyah, mereka lebih terperinci sikit. Mereka melihat kepada yang keluar tu, kalau sekiranya dia ada suara, dia bunyi, mana ada suara, maka ada tanda kehidupan, maka ia perlu dimandikan, dikafankan dan disalatkan. Kalau sekiranya dia bergerak-gerak, dia tak ada suara tapi dia bergerak-gerak, maka dalam hal ini pun kena buat benda yang sama, dimandikan, dikafankan dan disalatkan. Akan tetapi jika tak ada tanda-tanda kehidupan, sama ada sebelum 120 hari ataupun selepas 120 hari, yang ni 4 bulan, maka ia tidak disolatkan, sebaliknya hanya dimandikan dan dikafankan. Jadi dalam mazhab di sisi Syafi'iyah ni dia ada perincian sikit dalam bab tu. Apapun yang pentingnya adalah mereka antaranya menjadikan hadis ini sebagai asas untuk nak membezakan antara hidup ataupun mati, ataupun dianggap sebagai manusia
kerana apabila telah ditiupkan ruh, ini bermakna dia telah pun boleh dianggap sebagai manusia. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu selepas diutuskan malaikat, ditiupkan ruh, maka akan ditentukan. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, maknanya Allah Ta'ala akan diperintahkan dengan 4 kalimat, yakni menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan adakah dia celaka ataupun dia bahagia. Jadi ketetapan itu berlaku pada janin tersebut yang berada dalam kandungan ibu pada waktu itu. Dan apa yang kita lihat juga dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, dinyatakan tentang ketetapan. Ini merujuk kepada al-imanu bil qadar, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dia ada maratib, tingkatan-tingkatan beriman kepada al-qadar ini. Antaranya al-ilm, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai pengetahuan tentang apa yang sedang berlaku, apa yang telah berlaku, apa yang bakal berlaku, bagaimana ia akan berlaku, kesemuanya di bawah ilmu pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Itu peringkat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kitabah. Ditulis ketetapan tersebut, dan kitabah ini pada dasarnya kesemuanya telah pun termaktub dalam Lauh Mahfuz. Seperti mana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kata Allah Azza wa Jalla. Setiap apa yang menimpa di bumi dan apa yang menimpa diri kalian, semuanya telah tertulis dalam kitab, yakni dalam Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir semua makhluk 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebab itu dalam hadis ni Nabi SAW menyifatkan yang sama ada rezekinya, banyak mana rezeki kita, semuanya telah pun ditetapkan. Jadi apa yang kita dapat hari ini, kesemuanya itu telah pun ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Begitulah juga amal, apa yang kita buat, dan juga ajal, yakni tempoh hayat kita tersebut, bila kita akan mati, kesemuanya telah pun ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan satu lagi, syaqiyun atau sa'id, sama ada kita ni celaka ke ataupun bahagia, kesemuanya telah pun ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebab itu hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, termasuk dalam beriman dengan qada dan juga qadar, ketetapan Allah Azza wa Jalla ini, kita beriman seperti mana yang apa yang Allah Ta'ala tentukan, kita reda seperti mana yang Allah Ta'ala tentukan ke atas kita, kerana kesemuanya itu telah pun ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Baik. Kemudian, yang ni yang mungkin sedikit menjadi iskal, menjadi masalah kepada kita. Apabila Nabi SAW kata, fawalladhi la ilaha ghairuh, dan demi Tuhan, tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar melainkannya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kamu ni benar-benar beramal dengan amalan-amalan ahlul jannah, melakukan amalan ahli syurga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehinggalah tidak ada jarak
yang tersisa antara dirinya dengan syurga kecuali hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Lalu catatan takdir telah mendahulukannya. Fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni sepanjang hayat dia ni buat amalan apa? Amalan ahli syurga. Sampai antara dia dengan syurga tu tinggal sehasta saja lagi. Sehasta jauh mana? Dekat. Fayamalu bi'amali ahli an-nar. Lalu dia buat amalan ahli neraka. Fayadkhuluha. Lalu dia dihumbankan ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Hak kedua ni dia terbalik sikit. Sepanjang hayat dia ni duk buat amalan ahli neraka. Sampailah jarak antara dia dengan neraka tu tinggal satu hasta je lagi nak masuk neraka. Lalu dia buat amalan ahli syurga. Kemudian Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Part ni dia ada berapa masalah. Antaranya, pertama, bila dah ditentukan kita ni ahli syurga, ahli neraka, dah tetap dah. Semua ni di bawah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kalau macam tu, yang kita duk buat amal ni, apa faedahnya? Kalau dah ditetapkan fulan ahli syurga, fulan ahli neraka, lalu apa faedah kepada amal? Tak payah buat apa, kerana dah tahu dah ahli syurga, ahli neraka. Jadi kita pun kadang ada perangai macam tu juga kan. Kita duk rasa belajar universiti ni bersyarah awal-awal lagi kata kamu ni kira fail lah, orang macam kamu ni fail. Kadang pensyarah universiti ni dia ada jenis macam tu. Dengan saya ni A mustahil. Lulus nasib baik. Jadi kalaulah pensyarah tu awal-awal kata gitu, kita pun kata apa faedahnya? Tak payah duk study ya. Dan memang bila kita buat macam tu, apa jadi pada kita? Kita memang gagal. Baik, benda ini Nabi sallallahu perkara ni, syubhah ini telah pun ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan awin nar." Tak ada lah individu yang bernafas ni, bernyawa ni, melainkan telah pun ditetapkan tempatnya dalam syurga ataupun dalam neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'ida, dan dia juga telah ditetapkan ke atas dia ni sama ada dia bahagia, sengsara ataupun bahagia. Faqala rajulun ya Rasulullah, kata satu orang lelaki, afala namkuthu ala kitabina wa nad'u al-amal. Dia kata, kalau macam tu, mengapa tidak kita ni diam, menyerah dengan ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan dan kita meninggalkan amalan? Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kata Nabi SAW, buatlah amalan, kerana setiap orang tu dimudahkan kepada tujuan dia diciptakan. Amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li'amali ahlis sa'adah. Siapa yang masuk bawah kategori orang yang bahagia ni, mereka ni akan dipermudahkan untuk melakukan amal sebagai seorang yang bahagia. Yang ini merujuk kepada orang yang berjaya. Wa amma ahlus syaqawah fayuyassaruna li'amali syaqawah, ahli syaqawah. Adapun mereka yang termasuk dalam golongan yang sengsara ataupun golongan yang binasa, maka mereka ni akan dimudahkan pula melakukan amalan golongan tersebut. Lalu Nabi SAW baca firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa
wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man a'ta, siapa-siapa yang a'ta, rajin bersedekah, wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan janji-janji yang benar, fasanuyassiruhu lil yusra, nescaya Allah Ta'ala akan mudahkan dia jalan kepada hak elok tadi, hak bagus tadi. Wa amma man bakhila wastaghna, kata Allah Azza wa Jalla, adapun orang yang bakhil, wastaghna, dan dia rasa cukuplah dengan, maknanya dia dah tak perlu dah nak sedekah, nak infakkan harta dah fi sabilillah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pula janji-janji benar yang telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla, fasanuyassiruhu lil usra, Allah Ta'ala akan mudahkan pula dia ke jalan yang tak baik ni tadi. Baik. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, akhir zaman ni ramai orang yang menggunakan takdir, dan ini bukan maknanya bukan benda ni hanya berlaku di zaman kita, berlaku dah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku di zaman para sahabat, yang mana orang menggunakan ataupun menjadikan takdir sebagai hujah ataupun sebagai justifikasi kepada tindakan dia yang dia buat. Kita mungkin pernah dengar orang kata, saya ni jadi teruk macam ni. Yalah, Tuhan dah takdir saya jadi macam ni, saya jadi lagu ni. Pasal apa hang ni tengok teruk sangat, tak semayang, duk minum arak, berzina, buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Dia jawab, dia kata semua ni takdir Tuhan. Bukankah Tuhan telah mentakdirkan segala-galanya? Jadi Allah Ta'ala telah takdirkan saya minum arak, sebab tu saya minum arak lah. Allah Ta'ala takdirkan saya berzina, sebab tu saya berzina. Jadi dia menjustifikasikan maksiat yang dia buat dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Sedangkan bila dia buat benda yang baik, dia buat benda yang baik, dia mai solat berjamaah di masjid, tak pernah nampak dia mai, lalu dia kata, ya, alhamdulillah, orang tanya, bagus mai masjid ni. Oh, alhamdulillah, hari ni saya kunci jam, jadi saya bangkit awal, semalam saya tidur awal. Jadi semua benda yang baik, justifikasi dia adalah dia. Yang bagus itu semua dia. Dan bila mana melibatkan benda yang tak bagus, dia cuba cari jalan untuk nak elak. Jadi dia nak kambing hitamkan siapa? Kambing hitamkan takdir Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dia kata, oh, saya buat maksiat ni, saya buat benda-benda mungkar ni kerana inilah takdir Allah Ta'ala ke atas diri saya. Apa? Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang tu satu. Ada satu lagi kelompok, ataupun masih dalam kategori ni tadi, dia kata semua ni dah ketetapan Allah Ta'ala, jadi saya ni macam ikut sajalah ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan. Ini juga golongan yang disifatkan oleh para ulama sebagai Jibriyah, yakni mereka rasa yang mereka ni tak ada kuasa dalam hal ini. Sebaliknya dia ni semuanya di bawah ketetapan Allah Ta'ala, benda ni berlaku macam tu saja, dia tak ada pilihan dalam hidup ni. Jadi dia kata, dia jadi macam ni, aku tak semayang ke, aku buat maksiat ni, semuanya macam telah macam seolah benda tu macam paksaan, kerana ia adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sedangkan kita kata, semua tindak tanduk yang kita buat hari ni, bukankah kita buat tu dengan pilihan kita sendiri? Sebab tu dalam kehidupan ini telah pun jelas kepada kita mana yang hak, mana yang batil, jalan yang benar, jalan yang tak benar. Kita pun ada pilihan dalam hidup, walaupun dalam perkara yang bukan berkaitan dengan agama, kita ada pilihan sendiri. Selagi lepas Isya ni,
ada program kan, tapi lepas tu kita nak makan apa? Makan apa? Bukankah nak makan itu pilihan kita? Sagi pergi kedai mamak, nak makan apa? Roti sana, roti sagi mamak mai waiter tu mai sebut kita kan, segala jenis roti. Lalu kita yang buat pilihan, nak pilih roti apa? Dan kita tidak dipaksa. Walaupun kita, contoh kita pilih, adakah satu orang mai paksa kita, hang kena ambil roti telur, hang kena ambil teh tarik? Tak. Kesemuanya itu kita yang buat pilihan. Samalah juga dalam kehidupan ini, kita yang memilih sama ada nak buat amal salih ataupun kita nak melakukan perkara mungkar yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi berbalik kepada hadis ni, iskal yang kedua, masalah yang kedua. Apabila dalam hadis ini Nabi SAW sebut satu orang tu dia telah buat amal ahli syurga sampai tinggal jarak antara dia dengan syurga tu satu hasta je lagi, tiba-tiba dia buat amalan ahli neraka, dia dihumban dalam neraka. Kalau macam tu, bukankah Allah Ta'ala dalam hal ini zalim kepada makhluk dia? Kawan tu dah sepanjang hayat dia buat amal salih, tiba-tiba di penghujung usia dia buat silap, lalu dia dihumbankan ke dalam neraka. Teruk macam tu. Ini satu bentuk kezaliman. Maka ini adalah antara syubhah syaitan yang akan mencucuk syubhah ini apabila kita baca hadis ini. Lalu bagaimana mungkin Allah Ta'ala zalim kepada makhluknya, sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, kata Allah Azza wa Jal, inni haramtu dhulma ala nafsi fala tazalamu, kata Allah Azza wa Jal, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku, maka jangan kamu saling menzalimi di antara satu sama lain. Baik, macam mana kita nak jawab pasal hadis ini? Hadis ini kita boleh lihat pula hadis lain, iaitu hadis Sahal bin Sa'ad. Saya rasa tuan-tuan mungkin pernah dengar cerita ni, yang mana Sahal cerita dalam satu medan pertempuran, satu orang sahabat, satu orang lelaki ni berperang dengan begitu dahsyat kan, tak ada lah ruang yang boleh menghapuskan musuh. Dia akan masuk celah dan dia akan hapuskan musuh tersebut. Sehingga kan orang yang duk cerita benda tu, yang duk nampak dia ni, dia kata yang ni memanglah kan, dia ni paling hebat lah, paling besar pahala ada di kalangan kita. Kalau nak banding dengan kita semua ni, dia ni paling hebat. Nabi SAW dengar benda tu, Nabi kata dia tu ahli neraka. Terkejut sahabat-sahabat yang lain. Macam mana satu orang yang berjihad di jalan Allah, qital, perang, dalam medan perang ni, tak ada lah musuh yang di depan dia, semua dia akan pancung habis. Tiba-tiba Nabi kata kat dia ahli neraka. Lalu sahabat seorang ni dia kenal kawan ni. Jadi dia kata, tak mungkin lah kan? Tapi disebabkan yang beritahu tu siapa? Nabi SAW. Lalu dia pun ikut kawan ni. Ikut rupa-rupanya kawan ni cedera parah. Dan sampai satu tahap dia rasa macam tak tertanggung dah kesakitan. Lalu apa dia buat? Dia bunuh diri dia. Lalu sahabat yang tadi kata, memang benarlah seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Waliyadzubillah. Akan tetapi Nabi SAW sebut di hujung tu, Nabi kata apa? Innar rajula la ya'malu amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Yang ni jawapan kepada syubhah tadi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya satu orang ni dia buat amalan ahli syurga fima yabdu lin-nas, pada mata orang ramai, yakni pada tanggapan orang ramai, dia ni buat amalan ahli syurga. Wa huwa min ahli nar, sedangkan dia tu termasuk di kalangan ahli neraka. Wa innar rajula la ya'malu amala ahli nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah, sedangkan ada satu orang pula lagi, dia tu buat amalan ahli neraka pada zahir mata manusia, akan tetapi dia hakikatnya adalah ahli syurga. Hadirin rahmati Allah sekalian. Ini cerita pasal zahir dan batin, dan
setiap daripada kita, demi Allah, setiap daripada kita masing-masing tahu diri masing-masing. Di mana perwatakan kita? Kita mungkin ada perwatakan yang kita zahirkan di khalayak ramai, dan ada satu lagi watak diri kita yang kita tak zahirkan pada orang ramai. Personality diri kita ni. Dan masing-masing, setiap daripada kita, saya, tuan-tuan, semua kita ni, setiap daripada kita tahu. Sebab itulah para ulama kata, takutlah kepada maksiat yang bersifat batin di belakang orang. Kerana mungkin kita ni nak buat depan orang, kita fikir macam-macam kan. Lalu bila kita berada bersendirian, ataupun kita ni berada di dalam lingkungan ahli keluarga kita saja, pada waktu itu mungkin terzahir siapa diri kita yang sebenarnya. Sebab itu Nabi SAW kata, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik di kalangan ahli keluarganya, dengan ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah yang paling baik di kalangan kamu kepada ahli keluarga aku. Pasal apa? Pasal satu orang, dia boleh jadi dengan orang ramai, di depan orang ramai, dia menzahirkan perwatakan yang tertentu baik, boleh jadi. Akan tetapi bila dia balik di rumah, dia ada satu watak yang lain. Ya. Dan masyarakat pula melihat ustaz tok guru pakai jubah, pakai kopiah, habis insya-Allah bagus. Pergi masjid, imam dan sebagainya, kita rasa mereka ni, ini semua adalah orang-orang yang baik, mentahirkan kebaikan. Akan tetapi bila kita duduk dengan keluarga, pada waktu itulah akan terzahir sifat kita yang sebenar. Sebab itu kita boleh tengok, kan keluar dalam berita, fulan ditangkap kerana apa? Buat benda-benda yang kita rasa biar betul orang ni guru. Tambah pula media ni dia cukup suka kalau sekiranya melibatkan orang agama, dia punya highlight tu lain macam sikit lah guru tahfiz meliwat pelajarnya, wal'iyadzubillah. Fulan ustaz selebriti merogol dan sebagainya. Lalu kadang-kadang terfikir kita, tak mungkinlah orang ni buat benda ni. Lalu kita lupa tentang hal ini. Kerana boleh jadi satu orang tu dia buat ahli amalan, ahli syurga, fima yabdu linnas, yakni pada penglihatan orang ramai, zahir orang nampak dia ni bagus, akan tetapi dia adalah ahli neraka, wal'iyadzubillah. Tambah pula kita ni hidup di zaman media sosial ni. Semua benda orang kita ni buat keputusan ataupun kita buat pertimbangan satu orang tu bagus ke tak bagus, antara benda yang kita tengok adalah dia punya media sosial dia. Lalu orang hari ini melihat kita bukan setakat kena jadi baik, kita ni kena kelihatan baik. Lalu kita pergi ke mana-mana, kita kena ada media yang mengiringi kita. Usunglah kamera ni pergi mana-mana usung bawa tak ada tukang kamera, bajet tak ada, bawa kamera sendiri ya pegang pergi mana-mana Okey, sekarang ni kita sedang ni saya tengok kawan ni dia susah, so kita bantu dia bagi ulur duit sikit. Saya tak kata benda tu salah dan tak bagus, kerana saya faham ada orang dia buat benda ni atas dasar menggalakkan orang ramai supaya buat kebaikan, ataupun mereka ni terlibat dalam kerja-kerja kebajikan yang mengumpul dana awam, jadi dia perlukan bukti kepada apa yang dia buat. Jadi atas dasar tu dia buat benda-benda seperti itu. Fine, itu tak ada masalah. Akan tetapi kegairahan, obses dengan benda-benda seperti ini, bahkan tunggang benda-benda ni, saya guna perkataan tunggang benda-benda ni untuk nak menaikkan imej baiknya kita ni,
di depan mata manusia. Lepas tu bila off kamera saja, tiba-tiba kita jadi watak lain. Kan? Hak tadi ni cakap dengan lemah lembut dan sebagainya, tiba-tiba pergi jadi watak lain. Maki hamun orang, marah tak tahu ahla dan sebagainya. Dan inilah yang terjadi di zaman kita hari ini. Sehingga kan masing-masing berlumba-lumba untuk menzahirkan sisi baik diri dia. Kan? Sehingga kan semua benda nak direkodkan, divideokan dan diviralkan. Kan? Orang susah dalam kesusahan pun kita tunggang dia. Maksudnya kita ambil kesempatan ke atas dia. Jadi kita rakamkan keadaan dia duduk dalam rumah dia yang tidak terurus tu, kerana bagi kita lagi teruk orang tu, suasana keadaan dia duduk teriak dan sebagainya, yang ni lagi bagus, lagi A lah kan. Nanti video ni dia punya ni lagi tinggi kan? Ramai akan menonton. Jadi kita cuba untuk nak menaikkan imej kita dengan cara ini, sedangkan boleh jadi kita ni orang nampak kita buat amalan ahli syurga fima yabdu linnas, akan tetapi hakikatnya kita adalah ahli neraka, wal'iyadzubillah. Dan juga boleh jadi sebaliknya. Macam mana sebaliknya? Sebaliknya bila kadang-kadang kita jumpa satu orang, kita nampak kawan ni teruk, kawan ni tak ada masa depan kan? Kawan ni muka pun tak pernah nampak di masjid. Lalu kita pun menilai dia tu pada zahir, seolah-olah kita rasa dia ni tak ada harapan dah dalam agama ni. Lalu kita kata hak ni ya, dia ni kira dia dengan neraka tu tak jauh kan? Tempat dia dalam neraka tu confirm ada lah. Sedangkan kita lupa Allah Azza wa Jalla menyatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, inilah antara beberapa perkara yang boleh kita ambil daripada hadis ni. Jadi saya ingat kita berhenti dekat sini dulu sebab kita ada program lepas kali ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula pada kuliah yang akan datang, iaitu hadis yang kelima, hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.